Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Waktu sekarang sudah pun 5.16 petang. Baik, untuk hari ini hari yang istimewa 21 November 2013, hari Khamis. Kita kembali dalam Ekspresi Petang ini bertemankan saya Amar dan juga penerbit penyelaras Shah Azam. Saya juga bersama-sama dengan Hani Hamid dan penerbit berita Ann Baliana. Baik, untuk petang ini sesuatu yang istimewa, julung kalinya di Ekspresi Petang ataupun dalam edisi Bahasa Melayu. Kita akan bersama-sama dalam program Design dalam edisi Bahasa Melayu. Julung kali kita welcome ataupun kita alu-alukan kedatangan Vivian Tu. Salam sejahtera, Vivian. Salam sejahtera, Amar. Baik, Vivian hari ini bertemankan dengan Cik Hazrita Hatta, Pengarah Penajaan Kedah International Photography Award ataupun KIPA. Ya, baik, betul. boleh kita mulakan, Vivian? Silakan. Okey, salam sejahtera. Anda bersama saya Vivian Tu dalam program Design edisi khas Bahasa Malaysia untuk kita berbual-bual bersama Hazrita Hatta mengenai KIPA, iaitu Kedah International Photography Awards. Dan pada kali ini KIPA akan mengadakan photography exhibition di Urbanscapes Festival. Jadi Cik Hazrita, bagaimana idea KIPA ini bermula? Okey, KIPA sebenarnya bermula apabila salah seorang daripada pengarah kami, Encik Nordin, beliau pergi ke Kedah dan mendapati masih terdapat banyak sangat tempat-tempat menarik di Kedah, sedangkan yang kita Ahmad ketahui hanya Langkawi yang diwar-warkan. Jadi kami berpendapat kenapa kita tidak promosikan Kedah secara keseluruhan, bukan sekadar Langkawi. Ya, memang bagus Langkawi menjadi amat terkenal sekarang, tetapi kami mahu keseluruhan Kedah mendapat manfaatnya. Tapi sejak bila idea ni bermula? Sejak bila Encik Nordin berada di Kedah? Ini berlaku apabila beliau membuat lawatan ketika media kami mengunjungi untuk pilihan raya tahun yang tahun lepas, ya. Jadi bila menyelusuri banyak kawasan-kawasan terpencil, jumpa cantiknya kawasan ni, air terjun ni dan sebagainya. So kami mendapat idea tersebut. Jadi ada apa yang menarik mengenai Kedah? Kalau nak ceritakan Vivian bab menarik ini tak habis. Okay. Tak cukup saya 30 minit dalam konti ni. Jadi apa kata anda sendiri, okey, sebab kita ada experience Kedah. Betul. Hashtag experience Kedah kan. Anda sendiri mengambil peluang sempena cuti sekolah bulan 12 ini, pergi ke Kedah, pilih tempat menarik ataupun mana-mana saja, cuba mengalami sendiri dan menikmati keindahan semula jadi di Kedah. Jadi katakanlah mereka dah ambil gambar yang menarik di Kedah, bagaimana mereka boleh apakah kriteria kemasukan untuk KIPA? Okey, KIPA ni menarik, ya. Dia tidak seperti pertandingan fotografi yang lain, hanya boleh hantar gambar di mana-mana yang diambil dan dihantar. Tetapi KIPA tidak begitu. KIPA memfokuskan setiap jurugambar, tak kira amatur atau profesional, mereka perlu pergi ke Kedah. Okey, ambil train, ambil bas atau apa, pergi ke Kedah, ambil gambar dan hantar ke kami. Dan kriterianya banyak, ada beberapa kategori dan antaranya amatur, profesional, untuk pameran dan sebagainya. Dan kalau saya nak terangkan lebih lanjut, agak panjang juga. Mereka boleh layari laman sesawang kami, iaitu www.kipa.my. Saya pernah ke laman sesawang tu dan nampak sebenarnya smartphone kategori agak popular, dan saya rasa macam dah ada lebih daripada 1,800 foto kan kat Instagram tu, dan banyak juga gambar yang saya tengok tu tak macam dari Kedah pun. Mungkin kita sendiri sebagai rakyat Malaysia mungkin
lebih memikirkan Eropah dan Eropah dan sebagainya. Tapi banyak lagi tempat menarik di Malaysia yang kita tidak ketahui. Kategori smartphone merupakan kategori percuma. Jadi saya Patutlah. jadi sudah pasti banyak apa mereka yang akan menghantar kategori ini. Tapi kena diingatkan bahawa hadiah-hadiah untuk kategori yang lain lebih mengancam. Contohnya kami mendapat tajaan daripada Modernas, sebiji sebuah motosikal, dan juga Firefly, dan juga TMB juga memberi tajaan. Dan tak lupa Langkawi Crystal akan menyediakan awards yang sungguh menarik daripada Crystal. Jadi jangan lepaskan peluang. Bagi yang sudah berada di Kedah, di Langkawi atau di mana saja, walaupun antara border ataupun pertengahan antara Kedah dan Perlis, just masuk sikit ke Kedah, ambil gambar dan cuba. Jadi kategori apa yang bukan percuma? Okey, sebenarnya kami ada kategori amatur hanya RM50, profesional hanya RM100, dan kategori-kategori lain yang boleh dilayari di laman Sesawang. Kami juga menaja pelajar-pelajar. Setakat ini seramai 100 orang, antaranya GMI, UiTM, Segamat Photo Club, dan juga MMU. Kami tidak menaja sepenuhnya, tapi sebahagian penajaan itu datangnya daripada pihak KIPA yang berusaha untuk mendapatkan penginapan buat mereka. Jadi mereka boleh menikmati orang kata macam cuti sambil belajar. Banyak-banyak tempat menarik yang mereka akan ambil gambar dan akan gunakan untuk pertandingan tersebut. Jadi bagaimana kalau sekiranya ada juga sekolah seperti GMI yang berminat, yang ingin ketahui lebih lanjut tentang homestay program ini, bagaimana mereka boleh contact? Bagi yang berminat untuk menjadi rakan usaha sama, terutamanya pihak sekolah ataupun pihak universiti, mereka perlulah menghubungi saya melalui email rita@kipa.my, atau mereka juga boleh menghubungi talian 016-398-0938. 24 jam saya layan, insyaAllah. Hanya untuk program KIPA ni, kerana kami mahu penglibatan rakyat Malaysia khasnya di dalam program KIPA. Nampaknya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh KIPA selain daripada penaja-penaja yang KIPA ada. Sekiranya anda ada persoalan mengenai Kedah International Photography Awards, bolehlah buat panggilan ke talian 03-2692-7939. Saya repeat lah 03-2692-7939. Okey, jadi Rita, tadi kita dah bercakap tentang homestay program. Apakah aktiviti lain yang peserta boleh join? Okey, kami juga ada rakan usaha sama daripada luar ya. Buat masa ni kami telah menerima usaha sama daripada Singapura. Mereka bahasa Malaysia ni betul. Iaitu Singapura. Okey. Di mana Singapura Photographer Interest Network. Yang ni saya tak boleh bahasa Malaysia kan lah. Sebab dia dah khas kan. Jadi mereka ni buat untuk pertama kali mereka akan menghantar tak ramai, lebih kurang dalam 15 peserta profesional. Peserta profesional ini akan datang ke Kedah mengambil gambar. Juga turut sama dengan pihak tourism di Kedah, dan kami akan membawa mereka di sekitar Alostar dan Kedah, dan akan mengambil gambar dan tempat-tempat yang orang kata jarang macam kata Piramli kan, jarang. So kami akan membawa mereka dan pastikan mereka mendapat pengalaman indah di Kedah. Dalam pengalaman ni, Kak Rita ada tak dalam pengalaman ni bersama mereka ke Kedah? Sebagaimana yang saya tahu, Kak Rita sebenarnya berada di KL, bekerja di KL, tinggal di KL. Tapi segala aktiviti yang dijalankan semuanya di Kedah. Ya, kalau nak cerita pasal pengalaman saya di Kedah, saya pernah bertugas di Kedah selama 6 bulan. Jadi saya punya sedikit pengalaman tentang selok belok Kedah, Langkawi juga, dan tempat sekitarnya.
saya akan menyertai grup kumpulan daripada Singapura untuk bersama mereka menerokai Kedah. Boleh bagi tahu sedikit tempat-tempat yang akan diterokai? Misalnya kalau kita katakan bukan di Langkawi, di tempat mana selain Langkawi? Okey, setakat ini kami tidak dapat kerana program ini program yang diatur. Jadi kami tidak dapat pergi menelusuri seluruh kawasan Kedah. Tapi antaranya seperti monumen-monumen yang berada di Kedah, Yang seperti bersejarah, Balai Seni, seperti juga Kuala Kedah. Kita juga akan bawa mereka nasi lemak royal ataupun nasi lemak Pak Ali yang amat terkenal di Kedah. Jadi kita akan bawa mereka untuk mengalami keindahan-keindahan tersebut. Sudah pasti kita tak dapat nak menikmati keseluruhan Kedah. Jadi apa yang kami harapkan, mereka sendiri yang berada di Kedah, kami mahu mereka juga turut serta menyumbangkan gambar-gambar menarik. Kerana contohnya mereka yang berada di Gurun, sudah pasti saya ada gambar-gambar yang menarik di Gurun, ataupun di Kulim High Tech, ataupun banyak-banyak kawasan yang saya tak tercerita di sini. Jadi itulah sebabnya kami perlukan gambar-gambar ataupun peserta-peserta yang khasnya yang berada di Kedah saat ini. Jadi saya rasa kena buatlah banyak lagi homestay program. Dengan logo-logo yang saya nampak kat laman Sesawan Kipa.my ni, ada juga banyak ni list of homestay kat di Kedah. Agaknya apakah respon daripada homestay yang ni mengenai bila mereka mendapat tahu tentang Kipa? Selalunya dalam program-program seperti ini kami akan mendapat maklum balas 50-50. Ada maklum balas yang baik, ada maklum balas, kerana kita perlu tahu pengusaha-pengusaha homestay adalah peniaga-peniaga kecil. Okey, kadang-kadang mereka hanya mempunyai sebuah homestay saja. Jadi kami tidak akan mengganggu waktu yang contohnya mereka sudah ada tempahan ataupun memang ada orang masuk tempahan, dan kami sebolehnya mengelakkan daripada mengganggu tarikh-tarikh yang mereka sudah penuh. Jadi apa yang kami cuba lakukan, kami cuba dapatkan tarikh-tarikh yang tidak, orang kata tidak peak season ataupun tidak supaya kita mahu mereka juga turut melakukan perniagaan mereka, dan dalam masa yang sama mereka yang telah menyumbang kami amat berbesar hati kerana walaupun perniagaan mereka kecil tapi hati mereka besar. Saya rasa sumbangan mereka agak penting juga kepada Kipa, sebab in return mereka juga dapat promosi. Ya, itu yang kita lakukan untuk mereka. Baiklah, kita akan kembali sebentar lagi dengan Hasrita Hatta. Kita berikan balik kepada Amar untuk kemaskini berita dalam 5 utama. Are you stuck in a jam? Or do you think you'll be stuck in one later? Do you need something to look forward to? Now imagine, just you and your camera, blue skies and open fields of green, rivers and lakes, or mountains filled with beautiful birds, ending the day on the beach as the sun sets. Imagine Kedah. Let's face it, you don't need a reason. You just need an excuse to join the Kedah International Photography Awards. Check out www.kipa.my and upload your photos using the hashtag #ExperienceKedah. That's why we say Kedah is an experience, not a destination. Lima utama 5.30 petang. Polis percaya warga Taiwan yang diculik penggana selatan Filipina di Sabah berada dalam keadaan selamat berdasarkan percakapan mangsa bersama-sama penculiknya baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar juga berkata PDRM, tubuh pasukan Special Task Force Organised Crime atau STAFOC yang akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2014.
Seramai 39 penjawat awam termasuk pesara bakal berdepan tindakan sivil atau jenayah jika didapati bertanggungjawab terhadap ketidakaturan yang didedahkan oleh laporan Ketua Audit Negara 2012. Mereka diberi surat tunjuk sebab untuk menjelaskan tahap penglibatan atau kecuaian mereka dalam ketidakaturan berkenaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur isytihar Mesyuarat Agung ke-14 Persatuan Seniman Malaysia terbatal dan tidak sah. Mahkamah juga memerintahkan pendaftar pertubuhan mengadakan mesyuarat itu semula. Terdapat kira-kira 10 hingga 15% projek pembinaan di negara ini gagal disiapkan mengikut jadual setiap tahun selain tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Kelewatan itu disebabkan pelbagai faktor, antaranya keadaan cuaca, struktur tanah di tapak pembinaan dan teknik pembinaan yang kurang sesuai. Dan akhir sekali, Jetstar Asia akan mengendalikan 4 penerbangan tambahan mingguan antara Singapura dan Pulau Pinang mulai hari ini. Penambahan kapasiti itu mewujudkan 21,840 tempat duduk setiap bulan antara dua destinasi popular Asia itu. Sekian 5 utama untuk waktu ini. Teruskan mendengar Bernama Radio 24 Berita Pantas. Info berterusan kita kembali selepas ini untuk program bersama-sama dengan KIPA, Kedah International Photography Award, yang merupakan pertandingan fotografi yang melibatkan jurugambar profesional dan amatur. Komitmen kami, Berita Pantas, informasi berterusan. Bernama Radio 24. Are you stuck in a jam? Or do you think you'll be stuck in one later? Do you need something to look forward to? Now imagine, just you and your camera, blue skies and open fields of green, rivers and lakes, or mountains filled with beautiful birds, ending the day on the beach as the sun sets. Imagine Kedah. Let's face it, you don't need a reason. You just need an excuse to join the Kedah International Photography Awards. Check out www.kipa.my and upload your photos using the hashtag #ExperienceKedah. That's why we say Kedah is an experience, not a destination. Kita kembali lagi dalam program Design edisi khas Bahasa Malaysia dibawa oleh Cutout dengan kerjasama Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM. Tadi kita berbincang dengan Hazrita Hatta, pengarah penajaan untuk Kedah International Photography Awards. Bila kita kata penajaan tu, saya agak ingin tahu lebih lanjut lagi lah bagaimana kalau sekiranya saya ada company kan, ingin juga terlibat dalam KIPA ini untuk tujuan mempromosikan Kedah, bagaimana kita boleh bekerjasama? Okey, Vivian, bila sebut tentang penajaan ni bukan satu yang mudah ya. Kerana mendapat dana daripada pihak-pihak corporate bukan kerja yang mudah. Mesti bukan susah, kerja kan? yang Jadi kami setakat ini kami mendapat penajaan hadiah dan seperti daripada hotel-hotel di Langkawi, hotel di Vietnam, dan hotel di Thailand, juga di Indonesia. Agak boleh dikatakan kami amat berbesar hati kerana hadiah-hadiah mewah seperti itu kami dapat, termasuk hadiah motor daripada Modernas, tiket penerbangan dari Firefly dan sebagainya. Jadi yang itu kami tidak mengalami kesukaran yang orang kata tahap yang tinggi, tetapi kami masih memerlukan dana dari segi keuangan, kerana kami akan melakukan banyak pameran. Antara pameran pertama yang akan kami lakukan ialah di Urbanscape, iaitu pada 23 dan 24 hari bulan ini. Dan seterusnya pameran akan bergerak di Kuala Lumpur, Alor-Star, Langkawi, dan kami juga merancang untuk ke luar negara untuk mempromosikan Kedah dan seterusnya Malaysia seperti di Sydney dan London. Jadi bagi mereka yang masih sudi, nak minta ni kena cakap baik sikit Vivian. Teruskan. Bagi yang masih sudi untuk menyumbang dana supaya kami dapat meneruskan
program ini, boleh terus menghubungi saya di talian 0163980938 ataupun di talian ataupun boleh Email. lihat laman Sesawang, dan nombor kami pun juga ada di situ. Boleh saja menghubungi pada bila masa, dan kita boleh bekerjasama kerana saya yakin dari segi promosi yang kami lakukan lebih daripada nilai tajaan yang mereka ataupun lebih sama ataupun lebih, kerana kami yang membawa ni lebih kurang dalam masa setahun, sempena Tahun Melawat Malaysia 2014, dan kami yakin kami boleh membantu pihak korporat untuk turut sama memberi impak pada perniagaan mereka, dan sekaligus merupakan tanggungjawab sosial mereka terhadap negara tercinta kita, iaitu Malaysia. Dan kami berharap juga korporat yang berada di Kedah turut memberi sokongan padu. Perlu diingati juga bila dapat dana kewangan ni bukan sahaja untuk menyokong bajet untuk membuat exhibition, tetapi juga untuk sebagai satu cara untuk menyokong fotografer-fotografer yang terlibat. Betul tak? Ya, betul. Sebab itu kebanyakan antara macam bila kita dapat dana bukan untuk kita saja. Kita berkongsi bersama jurufoto terutamanya seperti kita membawa pelajar, merupakan dana kita sendiri. Jadi, dan dana yang kami juga dapat daripada TMB selaku silver sponsor kami, dan dana-dana itu kami akan memberi pulang semula kepada sebahagiannya kepada mereka-mereka yang jurufoto di Kedah, dan juga mereka yang berada di Kedah, dan juga seterusnya rakyat Malaysia lah. Kerana apabila kita melakukan sesuatu untuk pelancongan, saya pasti ia akan memberi impak kepada keseluruhannya, termasuklah mereka yang menyapu lantai. Jadi kerana ini semua, kita semua terlibat. Tidak ada seorang pun daripada rakyat Malaysia yang tidak terlibat dalam proses pelancongan. Jadi sekarang apa yang penting untuk Kak Rita sekarang ialah untuk mendapatkan dana, dana in terms of cash. Sebab saya nampak banyak juga prizes yang menarik. Boleh tak Kak Rita explain bagi tahu lebih banyak lagi prizes, hadiah-hadiah yang menunggu winners. Okey, antara hadiah selain daripada yang saya telah sebutkan, kita ada hotel-hotel mewah seperti di Medan, Hotel Ardia Duta, Kampung Tok Senik, Melaka Wonderland juga turut sama memberi tiket, Wildlife Bird Park di Langkawi, Lost World of Tambun, Villa Resident, Tabung Haji Hotel, Furama Bukit Bintang, Berjaya Hotel, Bayview Grand Hotels, Andaman One Hotel, Rebak, Dedana, Ambon Bonton, dan masih banyak lagi yang akan turut memberi sokongan. Dan kami berharapkan lebih banyak sokongan kerana kami mahu memastikan KIPA akan terus menjadi salah satu acara yang bukan saja di Malaysia. Kami akan membawanya ke tahap yang lebih tinggi. Nampaknya bukan sahaja korporat-korporat dari Kedah yang menganjurkan ataupun menaja Kedah International Photographic Awards ni. Ada juga penaja dari mana? Singapura ke Vietnam, dari luar negara dan juga dari luar negeri macam Kuala Lumpur. Kenapa agaknya mesti ada satu reason kenapa mereka nak berminat. Ya? Begitulah Vivian, kerana kalau mereka lihat dari pandangan yang lebih besar, ya, bukan sekadar untuk tempoh 1 hingga 3 bulan, bila kita mengadakan pameran di merata tempat, kita akan membawa mereka bersama. Dan ini memberi impak yang besar kepada semua penaja. Okey, sekiranya contoh yang paling mudah, sekiranya pelancong daripada luar
tidak mengetahui Firefly. Dan melalui program ini kemungkinan mereka akan lebih mengenali apa itu Firefly dan seterusnya penaja-penaja yang lain. ROI ni ditengok dari segi branding kan, tapi branding ni agak subjektif juga. Jadi kerja Kak Rita ni agak susah juga, quite challenging. Saya rasa semua kerja tak ada yang mudah. Even bercakap di konti ni pun bukan satu kerja yang mudah. Tapi itu adalah tanggungjawab kan. Sebagai tanggungjawab, kita menerimanya dengan ikhlas hati dan kita berharap kita dapat menambah lagi penajaan, terutamanya kita sedang menunggu sokongan dari pihak Tourism Malaysia sendiri. Juga Harap-harap mereka dengar ni lah. harap mereka dapat memberi sokongan kepada kita kerana tujuan kita murni. Ya, sebagai kita bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Kedah, dengan Majlis Fotografer Media Malaysia dan juga walaupun memang benar setiap acara itu mesti ada keuntungan dan Kerugian. keuntungan dan kerugiannya dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh menafikan sebagai syarikat persendirian, tiada siapa yang mahu membuat perniagaan dalam keadaan rugi, dan pasti mahu sedikit keuntungan. Tetapi misi kami mempunyai matlamat untuk turut sama menyokong industri pelancongan. Dan kami perlukan sokongan semua kerana kita tidak boleh bergerak sendiri. Kerana kita perlukan seluruh Collaboration kan, satu sistem. Usaha sama daripada semua pihak. Jadi saya nak tahu lebih sikit Kak Rita, bagaimana sejak bila KIPA Kedah International Photography Awards ni berlangsung live? Okey, sebenarnya kita dah bermula daripada Julai. Pada bulan Julai dan akan berakhir pada 31 Disember. Dan kita hanya mempunyai masa lebih kurang 40 hari sahaja lagi, Vivian, untuk mereka turut sama menghantar gambar-gambar. Ya, memang betul kita dapat lebih kurang 1,800 gambar melalui Instagram, melalui smartphone. Tapi kami perlukan gambar yang lebih lagi melalui kamera-kamera. Kamera tak kisah, Vivian, janji kamera. DSLR ke apa-apa jenis kamera kami terima. Kalau saya pakai telefon pintar saya, contohnya mungkin saya pakai tab saya ke telefon berkamera saya pun boleh juga? Boleh, tapi itu under smart kategori. Tapi kalau anda rasa anda mahu hadiah lebih gempak, masuklah kategori yang lain. Okey, hadiah paling gempak ni Puan Rita, Cik Rita. Okey, setakat ni hadiah paling gempak adalah penerbangan ke Phuket. Dan sebiji buah motosikal dari Modernas. Sebiji buah motosikal. Dan sebenarnya berguna tau. Sebenarnya dapat pergi Phuket lagi kan? Boleh ambil gambar lagi. Phuket, Medan, Pekanbaru, itu semua tajaan Firefly. Diorang dah cakap, jangan lupa cakap pasal diorang ni. Okey, Firefly dengar. Okey. Actually dan kami sedang berusaha untuk mendapat tajaan lain, kerana kami nak memberi balik semula kepada jurugambar. Kalau Vivian lihat, saya rasalah antara tajaan hadiah hotel paling banyak adalah melalui program kami. Kami sudah ada lebih daripada 20 hotel yang menaja untuk, ini tidak termasuk hotel yang menaja untuk program foto, program mengambil gambar. Hanya hadiah saja. Jadi selalunya hadiah hanya setakat 10 paling yang terbaik. Kemungkinan kami akan ada hadiah sagu hati. Jadi tidak sia-sia untuk mereka pergi ke Maksudnya Kedah. hadiah-hadiah ni unlimited lah. Ya, dan kemungkinan kita akan terus membuka penajaan sampai Saya hujung. kagum dengan Cik Rita lah. Sebab kami kalau boleh nak dapatkan hadiah lebih menarik untuk grand prize. Okey, sebab kita tak ada penaja-penaja hebat lagi. Bukan, penaja kita dah memang hebat. Maksud saya penaja yang berkaitan dengan kamera. Tapi kami yakin walaupun tiada penaja kamera, kami boleh mendapat penaja hebat yang lain, seperti yang kami ada sekarang, Firefly. Itu kapal terbang. Nasib baik dia tak taja kapal terbang kat saya. Seperti dah. Okey, dan kami berharap lagi sokongan-sokongan daripada penaja-penaja di luar sana. Tapi kan Cik Rita, saya nak tahu jugalah, sebagai mungkin saya ingin mengambil bahagian dalam pertandingan fotografi kali ini. Adakah gambar-gambar yang perlu saya rakamkan itu perlu di set up ataupun gambar secara spontaneous, secara spontan? Okey, gambar boleh
okey, bila anda mengambil gambar, mereka yang memang ada skill ya, mereka kadang-kadang dia orang kata apa, ada efek. Digital manipulation. Okey, kita benarkan, okey. Tetapi jangan sampai hilang keasliannya. Kita nak ada sikit keaslian, jangan sampai gambar tu nampak macam lukisan pula. Tapi bagaimana kita dapat tahu yang gambar ni memang dari Kedah? Okey, sebab itu setiap gambar yang mereka hantar, mereka perlu memberitahu lokasi. Mereka perlu memberitahu lokasi di mana mereka mengambil gambar tersebut. Dan daripada situ kita akan tahu lokasi. Yang penting adalah gambar itu mesti memenuhi kehendak juri dari segi teknikalnya, dari segi cantiknya dan Kreativiti dari dan kreativiti, ekspresi lah. Dan mungkin sesuatu yang lain. Tak semestinya gambar lautan itu boleh memenangi hati para juri. Mungkin gadis kecil yang sedang menangis di tepi sungai, tepi sawah juga mampu menarik hati juri. Kerana gambar ini subjektif. Ia boleh memberi impak pada seluruh dunia. Maksud cerita, contoh mungkinlah kalau saya ni berjalan-jalan tepi sawah, saya nampak Vivian tengah menangis tepi sawah kan. Saya pun ambil gambar Vivian tengah menangis lah tepi sawah. Ya, tadi kata apa gadis kecil kan. Walaupun Vivian tak kecil kan, Vivian tengah menangis tepi sawah, saya ambil gambar secara close up. Bagaimana kita nak tahu tu gambar close up di negeri Kedah? Sedangkan saya mungkin boleh ambil dekat Banting ke. Itulah sebabnya mereka kan ada satu Ada panel judges. Okey. Mungkin mereka akan buat panggilan kat I lah, cik tu. Betul ke Vivian menangis dekat sini, alamat ni semua, betul itu. Okey. Sebab kita akan ada sediakan borang untuk mendapat detail. Dan daripada situ mungkin akan berlaku lah benda-benda yang seperti ini. Tetapi glitches itu semua akan ada. Itu semua akan ada. Tetapi panel juri mahu gambar Kedah. Kalau mereka rasakan agak was-was ini bukan gambar Kedah, bukan pilihan mereka, itu agak mudah untuk kita. Jadi sebab itulah Kipa adakan satu senarai foto trail. Ya, betul. Tepat sekali. Antara foto trail seperti High Tech Kedah, river sungai dan terusan dan Gunung Ganang ya, seperti sawah padi, burung, tempat-tempat menarik bersejarah di Kedah, dan watak-watak di Kedah, street fotografi foto jalanan di mana macam mereka sedang naiki basikal, membuat. Jadi sejak ia bermula dari bulan Julai Julai 1 hari bulan Julai sampai sekarang, dalam out of this list of 11 photo trails ni kan, yang mana satu popular? Okey, saya dapati yang paling antara yang popular ialah seperti sawah, lautan, sungai, Gunung Ganang, burung, pulau-pulau juga makanan kan? Kita faces of kampung, maknanya wajah-wajah orang Kedah sendiri. Semuanya, cuma kami kekurangan gambar dalam lautan. Itu yang saya nak tanya tadi. Saya nak mencabar ya, Amar mereka. suka diving tak? Saya suka diving. Suruhlah Kipa anjurkan satu flight. Saya mencabar mereka yang di luar sana, yang mahir diving dan berminat untuk mengambil gambar. Bila boleh hubungi kami, kita boleh berbincang bagaimana kita boleh bekerjasama khas untuk program Kipa. Masih ada banyak masa. Yalah kan Vivian, cerita sebab di Kedah sendiri kalau kita nak tengok Pulau Duyung, Pulau Dayang Bunting, Pulau Duyung pula lah. Pulau Dayang Bunting di Langkawi itu sendiri memang ada taman lautnya. Dan kalau itu kategori yang boleh dipersembahkan juga, saya rasa ini memang cukup menarik lah, cukup mencabar. Dengan hadiah-hadiah yang dapat pergi Phuket, tiket penerbangan dengan Firefly, sebuah motosikal, itu adalah cukup wow. Menginap di hotel bertaraf 6 bintang berharga 1,000 semalam bukan sesuatu yang orang kata boleh diperkecilkan. Adalah satu pengalaman yang istimewa juga saya rasa. Jadi kalau seorang pelajar melepaskan peluang dan sekiranya mungkin ini membuatkan hadiah kemenangan, saya rasa cukup bermakna bagi beliau. Jadi katakanlah Amar ni fotografer profesional dan dia nak sertai Kipa. Apakah instruction ataupun requirement, arahan ataupun bayaran untuk kemasukan? Kita lihat Amal selalunya kita mengkategorikan
mudah saja. Bagi mereka yang menggunakan fotografi sebagai kerjaya, itu kami dah anggap sebagai profesional. Tapi sekiranya mereka nak masuk dalam kategori amatur, kita tak boleh nak larang. Tapi sudah semestinya apa pun kategori kita benarkan, ya, walaupun mereka National Geographic punya fotografer, tapi kalau dia nak masuk dalam peringkat amatur, kita tak boleh nak larang. Kita buka, kita punya penyertaan terbuka kepada semua untuk mereka merasakan mereka di tahap mana. Jadi untuk fotografi exhibition yang akan datang di Urbanscape this weekend, betul kan? Betul. Apa yang akan kita saksikan di sana? Okey, kami akan membuat pameran gambar-gambar, terutamanya gambar yang telah kami terima di Instagram, ya, sebanyak 1,800 gambar. Tetapi kami tidak memilih semua, kami memilih sebahagian foto-foto yang menarik untuk pameran kali ini. Dan untuk pengetahuan, Urbanscape juga merupakan festival art, ya, festival yang mempamerkan kreativiti seni, ya, tak kira dari sudut mana sekalipun. Dan dalam pameran ini terdapat nyanyian, reka bentuk, filem, termasuklah fotografi. So antaranya adalah kami yang akan menyertai Urbanscape yang akan dimulakan pada 23 dan 24 ni, Sabtu dan Ahad, di Maib Serdang, ya. MAEPS. MAEPS. Yang lebih tu Vivian terangkan lah, kan. Okey, tapi di sini terdapat lebih daripada 100 artis yang akan terlibat, ya, dan amat besar sekali, ya. Walaupun saya baru akan menjenguknya sebentar lagi. Tapi saya telah melihat di dalam laman web, dan dia merupakan salah satu acara yang paling besar untuk program kreativiti. Saya tahu Kak Rita memang busy dengan pencarian untuk penaja-penaja. Tapi sebenarnya saya pun terlibat juga dalam Urbanscapes ni, yang berkenaan dengan KIPA. Saya sebenarnya program director untuk KIPA, tapi untuk hari ni, episod kali ni, highlight dia kat Kak Rita. Okay. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang Urbanscapes dengan KIPA ini waktu Vivian sampai pukul 6. Silakan Vivian. Kita tak marah, senyum. Tengah ketawa ni. Okey, teruskan Vivian. Apa yang akan berlangsung hari Sabtu dan Ahad ni? Okey, Sabtu dan Ahad ni mestilah Urbanscapes Festival, yang apa Kak Rita katakan tadi, dia memang festival, one of the festival yang agak menarik di sekitar Kuala Lumpur lah. Tapi sekarang pada tahun ni, untuk kali pertamanya akan dilangsungkan di Malaysia Agro Exposition Park Serdang, MAEPS. Agak jauh jugalah dari Kuala Lumpur, about 40 minit kalau nak bawa kereta ke sana. Tak jam lah. Memang tak jam kot kalau kita guna highway. Tapi mesti pergi. Jadi kat Urbanscapes ni banyak yang akan berlaku dalam fields of music, arts, design, film, creative disciplines. Jadi saya pernah pergi ke Urbanscape Festival ni tahun lepas, 2 tahun lalu. Setiap kali pun agak menarik senarai-senarai talent yang mereka ada. Tapi untuk kali ini, apa yang menarik sebenarnya ialah senarai local music acts. Bukan local, tempatan. Tempatan. Cuma mereka ni bukan musicians. Okey. Mereka ni designers, artists. Sebab Sebab biasanya mereka akan bawa musicians. Local indie bands yang memang menarik lah. Okey. Tapi kali ini mereka juga akan memberikan highlight perhatian kepada local designers. Jurureka atau bagaimana? Designer? Jurureka, ya, macam arkitek, graphic designer, visual artist, motion graphic designers. Semua designers yang perlukan sedikit sebanyak perhatian juga, yang macam betul. yang musicians juga perlukan. Jadi
Saya difahamkan banyak stage ataupun banyak pentas yang akan diadakan ataupun disediakan persembahan. Contohnya Urbanscape Stage, Upfront, okay. Dah bahasa baku dah. Upfront Stage, The Next Stage dan juga Deer in the Park. Apa yang membezakan stage ini, Vivian? Agaknya saya rasa apa yang akan disaksikan ialah ada beberapa performance ni yang akan diadakan pada malam nanti. Jadi kalau saya beritahu kat sini tak shock lah kan, mesti ke sana. Ada tiket tak? Ada. Okey. Kalau nak pergi untuk 2 days. 2 hari. Weekend pass dia bernilai RM247 Untuk semua persembahan. untuk semua. Wow. Okey, Ada difahamkan. cara tak Bibi? Tapi untuk kalau dapat, katakanlah kalau tak nak pergi konsert tapi nak juga tengok yang art and craft bazaars, apa yang ada kat padang-padang besar tu tempat tu. Dan banyak lagi yang boleh kita tengok, misalnya fotografi exhibition yang dibuat oleh Kipa bersama dengan Cutout. Yang ni sebenarnya boleh pergi juga tanpa bayaran. Cuma kalau nak ke konsert tu kena bayar lah. Okey. Jadi mereka yang nak melawat pameran Kipa, mereka tak perlu gusar. Mereka boleh pergi tanpa mendapatkan pas. Sekiranya mereka untuk menikmati keseluruhan, pasnya hanyalah 247. Agak-agak Vivian, kalau mereka hanya nak pergi satu hari, pas ni hanya satu kategori saja ke? Sebenarnya kalau saya tengok dari sini ada kategori-kategori yang lain. Kalau nak pergi sehari pun ada bayaran yang berlainan lah. Semua informasi ni ada di laman sesawang www.urbanscapes.com.my. Apa yang saya nak, kalau lah saya ke sana, saya memang nak tengok sedikit sebanyak exhibition lain yang akan diadakan di sana. Misalnya mungkinlah akan ada Nacho Ruiz Meeting Point, All That Is Solid, Better Cities, and then lain-lain. Banyak apa ni, kumpulan kugiran ataupun band-band yang akan membawa persembahan dengan nama-nama yang cukup menarik. Ada bas sekolah ataupun bas sekolah, ejaannya ni BASS, mungkin disebut sebagai bas ataupun mungkin juga bas. Ada Oh Centaku, ada kumpulan Kotal, ada kumpulan Sore, ada kumpulan Last Dinosaur. Macam-macam. Kalau kita tengok pada jadual ni cukup padat. Daripada masuk ujung sana sampailah ke belakang sana, pentas semuanya. Tapi sambil tidak tidak membuang ataupun meletak ke tepi soal menghormati, di mana pada pukul 7 malam sampai 7.30 malam akan berhenti rehat untuk menghormati waktu maghrib. Kalau kita tengok pada jadual ni, ada Franz Ferdinand, ada Two Door Cinema Club, ada Tegan dan Sarah, After Klang. Wow. Semua ni musicians ni bukan mainstream tau, tapi bila mereka adalah boleh dikatakan sebagai underground lah. Boleh jugalah tidak mainstream, going uphill kan. Going uphill. Sebaik saja saya dapat tahu line up musician ni, terus saya ke YouTube lah untuk dengar macam mana music genre apa yang mereka bawakan, dan sangat menarik. Vivian akan menyanyi? Tak. Kenapa ya? Tak, saya tanya Vivian kan. Saya suka menyanyi. Saya dah tahu dah. Okay. Adalah kawan-kawan yang suruh saya mesti memberitahu kat ni radio yang saya ni suka menyanyi. Okey, waktu yang kita ada sudah pun orang kata tamat, Vivian mencumburui kita. Tapi apa sekali pun terima kasih untuk julung kalinya program design dalam edisi Bahasa Melayu. Jangan lupa juga setiap hari Malam Rabu pukul 9.15 juga bersama dengan Vivian untuk edisi Bahasa Inggeris yang dibawa oleh Cutout dengan kerjasama Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM. Baik, terima kasih Vivian dari magazine Cutout. Okey, dan juga Cik Hazrita. Terima kasih. Terima kasih Amar. Kita kembali selepas ini kemas kini berita dalam Berita 24 pukul 6 petang. Are you stuck in a jam? Or do you think you'll be stuck in one later? Do you need something to look forward to? Now imagine, just you and your camera, blue skies and open fields of green, rivers and lakes, or mountains filled with beautiful birds, ending the day on the beach as the sun sets. Imagine Kedah. Let's face it, you don't need a reason. You just need an excuse to join the Kedah International Photography Awards. Check out www.kipa.my and upload your photos using the hashtag #ExperienceKedah.
That's why we say Kedah is an experience, not a destination.